Tarawih mana? Gufran? Bawah blok. Oh. Ramai tak tarawih kat Gufran? Oh ni semua orang Woodlands. Orang Woodlands tarawih kat mana? Masjid An-Nur. Masya Allah. Besar hati Masjid An-Nur dengan kuliah saya ni. Ada juga orang jemaah An-Nur kat sini ya. Masya Allah. Tabarakallah. Kak Siti kat mana Kak Siti? Istighfar. Oh Kak Siti dekat Istighfar eh? Wah. Masya Allah. Tapi kalau duduk sini juga kan? Bawah blok eh? Okay. Tanya orang terawih pula eh. Tak apalah. Okay, macam mana hari ni? Nak belajar ke tak nak? Cakaplah tak nak. Nak dengar juga tak nak belajar. Okay, muka surat berapa kita hari ni? 518. Okey, hari ini kita akan menyambung perbincangan di bab kita yang pertama situ, iaitu memenuhi janji Allah. Jadi hari ini kita akan masuk pada poin B kita. Poin B kita di sini bertajuk mengapa hamba tak memenuhi perjanjian dengan Allah. Okey. Perbincangan ni tak panjang sangat lah. Tak tahulah nanti kadang saya kalau syarah ni panjang juga Baik, di sini kita masuk pada poin kita B. Mengapa hamba tak memenuhi perjanjian dengan Allah? Umumnya, penyimpangan para hamba disebabkan oleh keengganan mereka untuk menerima perjanjian itu atau disebabkan mereka menerimanya dengan terpaksa dan tidak memegangnya dengan tekad dan semangat yang kuat. Okay, sebelum tu apa perjanjian kita dengan Allah? Tidak mensyirikkan Allah. Dalilnya ayat Surah Al-A'raf ayat 172. Okay. Jadi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum kita lahir lagi ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ialah surah Al-A'raf ayat 172. Tentang hal itu saya dah bincangkan ya di poin A. Mungkin kalau sesiapa yang tak ingat ataupun kurang pasti boleh rujuk pada rakaman pengajian kita yang sebelum Ihya Ramadan hari itu, boleh rujuk kembali dan boleh buat ulang kaji semula ya untuk dalil-dalil yang telah saya berikan. Okey, jadi hari ini kita lihat kenapa perjanjian yang terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu, kita ni sebagai hamba Allah setelah kita meningkat akil balik, setelah dewasa, mengapa kita melanggar perjanjian tersebut? Jadi ada 3 perkara yang disebutkan di sini, iaitu dia kata bahawa penyimpangan itu berlaku ialah kerana hamba enggan untuk menerima perjanjian itu atau disebabkan mereka menerimanya dengan terpaksa dan tidak memegangnya dengan tekad dan semangat yang kuat. Jadi ini adalah 3 perkara yang perlu kita perhatikan lah. Itu satu ialah kita ni bila kita dah akil balik, kita tak nak menerima itu sebagai satu perjanjian. Ini pertama. Itu yang menyebabkan ada antara kita yang saya kata murtad, ada yang buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita menolak perjanjian itu, ataupun disebabkan kita terima tapi dalam keadaan yang terpaksa. Kalau terima terpaksa tu macam mana? Tak nak terima tapi terpaksa. Apa saja? Tak dengar Cik Ajar. Puasa ya Cik Ajar, ya Allah. Macam mana Cik Ajar suaranya? Pelan je ya Allah. Apa dia?
Oh, orang yang nak berumah tangga dengan orang Islam, dia terpaksa masuk Islam gitu. Terpaksa terimalah undang-undang tersebut. Boleh juga, saya boleh terima. Okey, kita lihat kepada faktor penyimpangan daripada satu tadi ialah enggan menerima perjanjian itu. Yang kedua, terima tetapi terpaksa. Maksudnya terima tapi terpaksa tu ialah terima. Okey, terima bahawa tak boleh syirikkan Allah, kena sembah Allah, tapi dalam keadaan yang dia terpaksa. Kemudian yang ketiga, di situ dia kata tidak memegangnya dengan tekad dan semangat yang kuat. Maknanya pegang tu terima-terima gitu je lah. Dia bukan terpaksa tau, tapi dia terima, pegang. Cuma tak kuatlah pegangannya. Okey, memegang perjanjian tadi tetapi tidak bukan dengan tekad yang kuat. Jadi perjanjiannya tadi ialah surah Al-A'raf 172 kan? Okey, 172. Iaitu tidak mensyirikkan Allah hanya menyembah Allah. Jadi ini perjanjiannya. So kita ada tiga sebab kenapa ada orang yang mana dia tidak berpegang kepada perjanjian ini. Pertama tadi dia kata enggan terima, kedua terima tetapi terpaksa, ketiga memegang perjanjian tetapi bukan dengan tekad yang kuat. Di bawah ini diterangkan kepada kita dengan sedikit penjelasannya kenapa tiga perkara tadi berlaku dalam diri kita sebagai seorang insan. Jadi diterangkan kepada kita mereka juga tidak mahu memotivasi diri mereka agar belajar memahami dan merenungi perjanjian itu serta tidak serta tidak mengamalkan dan melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Maka daripada hal memungkiri janji itu, kita dapati ada tiga perkara yang berlaku. Pertama, kenapa orang itu enggan terima? Kenapa orang itu dia jadi orang yang terima tetapi terpaksa? Kenapa pula ada orang yang mana dia ini terima, dia pegang namun dengan pegangan yang longgar, pegangannya tidak kuat. Satu sebab tidak mahu belajar. Okey, satu sebab tidak mahu belajar. Okey, sebab tu tadi dia kata tidak mahu memotivasi diri mereka agar belajar memahami dan merenungi perjanjian itu. Kemudian dah tidak mahu belajar, kemudian tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan, kemudian tidak melaksanakan kewajipan. Jadi tiga perkara ini yang menyebabkan berlaku faktor tadi. Okey, berlaku sebab-sebab penyimpangan tersebut. Jadi sekarang penting tak kita belajar? Penting belajar.
tentang akidah, tentang tauhid, kan itu berkaitan dengan tidak mensyirikkan Allah dan hal-hal yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata, perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat kita, dengan agama. Pembelajaran agama sangat penting dalam kehidupan kita ini supaya kita dapat tahu bagaimana ataupun apa perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, perkara-perkara yang boleh menguatkan akidah kita, dan hal-hal yang dapat membantu kita ini menepis perkara-perkara atau unsur-unsur yang nak bawa kita kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seseorang itu dia tidak belajar, inilah yang menyebabkan dia jadi orang yang tidak mengetahui. Bila dia tidak mengetahui, apa pun yang datang dalam kehidupannya berkaitan dengan isu-isu mensyirikkan Allah, kemungkinan besar dia akan terima. Bila dia terima, itulah yang menyebabkan dia jadi enggan untuk menerima perjanjian yang pada asalnya sebenarnya sudah dimeterai sejak dia sebelum lahir lagi. Ataupun tadi katakan satu perjanjian yang mana dia terima tetapi dia terpaksa lakukan. Ni macam kita kata budak-budak lah budak-budak ke kita? Bila terpaksa solat macam gitu kan. Sebab apa terpaksa solat? Mak suruh solat, abah suruh solat, tu lah terpaksa lah. Jadi terima agama tu terima. Kenapa sembah Allah? Entahlah, sebab mak bapak saya sembah Allah, saya pun sembah Allah lah. Kan terimanya macam tu keadaannya. Itu menunjukkan bahawa orang tu tidak berilmu. Sebab kita hanya mengikuti apa yang dibuat oleh ibu bapa kita ataupun nenek moyang kita. Kenapa kita jadi orang Islam? Oh, sebab mak bapak saya Islam lah. Mungkin ada orang begitu kan? Kenapa solat? Kenapa puasa? Oh, sebab mak puasa. Mak kata bulan ni Ramadan kena puasa. Okeylah, saya kata mungkin masa kita kecil-kecil begitu. Tetapi kan perjanjian ini dia menjadi sesuatu yang dibebani di atas bahu kita bila kita sudah mukallaf kan? Bila kita sudah akil baligh. So bila dah akil baligh ni bermakna di situlah merupakan satu inisiatif bagi diri kita untuk belajar. Mungkin dari dulu mak kita memang dah hantar kita lah pergi madrasah kan. Apa lagi? Dulu ada tak alive? Zaman dulu tak alive kan? Entah zaman saya madrasah mingguan lah kita panggil. Kan kita hantar nak kita pergi madrasah mingguan. Kita ni, mak kita dulu bawa kita pergi ngaji. Mak kita ngaji, kita pun ngaji. Kita jadi orang yang ikut-ikutan, betul tak? Apa mak kita buat? Mak kita pergi masjid dengar ceramah Ustazah Sakinah, duduk juga terpaksa dengar je lah. Boring-boring pun dengar, ngantuk-ngantuk pun dengar. Cuti sekolah nak buat macam mana? Mak kata duduk, mak nak pergi kuliah ni, jangan duduk rumah seorang-seorang. Duduk sini. Cubit-cubit budak tu kat tepi, diam-diam. Terpaksa kan budak tu dengar. Dululah kita, pernah dulu ada seorang student dia kata, Ustazah dulu kan saya terpaksa pergi kuliah Ustazah. Kenapa? Mak saya paksa. Maknanya berlaku kan? Sekarang dah kahwin dah budak tu, dah kahwin dah ada anak dah. Dulu masa dia datang kuliah saya tu, saya relief Ustazah kat Ustazah Kamaria. Ustazah Kamaria ke Ustazah Hafsah tak ingat. Tapi lama lah dulu, zaman tu pun saya budak-budak lagi lah. Dia kata saya ingat lah dulu saya datang kuliah Ustazah, masa saya kecil lagi lah. Sekolah budak madrasah kan, dia kata Sek 4. Masa saya paksa duduk dengar. Campur dengan makcik-makcik. Dalam hati saya, berlaku situasi tu, nampak tak? Dia berlaku kan. Tapi dah besar lah sekarang budak ni kan. Dia masa dia diploma saya mengajar dia di Az-Zuhri. Dia kata, sekarang saya jumpa Ustazah lah. Maknanya pada situasi yang tepat lah saya bertemu dia kan. Bukan di kuliah makcik-makcik lah. Kalau dulu dia tak appreciate saya lah kan. Sebab dia jumpa saya dekat kuliah makcik-makcik, dia rasa macam apalah Ustazah ni berbual. Dia tak kena dengan dia punya ni kan. Sebab setiap orang dia ada cara penerimaan ilmu. Okay, mungkin yang duduk di hadapan saya sesuai dengan cara saya mengajar kan? Ada orang dia tak sesuai, dia Ustazah Sakinah ni ajar sikit-sikit, itu sikit-sikit. Maknanya sikit keluar dalil, tulis, salah leceh, penat, usul kena soal. Stres pergi kuliah dia. Ada orang tak selesa, okay? Dia tak suka macam itu. Okay? It's okay, bagi saya ia bukan satu paksaan. Kalau selesa duduk, dengar, ambil manfaatnya daripada pengajian-pengajian yang saya ajarkan, Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin boleh selesa dengan ustazah lain, Alhamdulillah juga, tak ada masalah. Cuma ikutlah kepada, kalau nak ilmu saya rasa duduk kuliah saya lah. Kalau nak cerita-cerita duduk kuliah orang lain. Minta maaf saya sebab begitu. Kalau betul-betul dia nak ilmu kan, betul belajar berdasarkan kepada dalilnya, hadisnya, duduk dalam kuliah kita. Kalau tak, bolehlah cari yang lebih ringan sikit. Itu terpulang kepada saya kata
preference lah, keinginan masing-masing. So jangan gaduh-gaduh lah, siapa nak ikut kuliah dia, ikut kuliah dia, ikut kuliah saya, ikut kuliah saya. Jangan sibuk-sibuk, jangan gaduh-gaduh, jangan kecil hati. Saya pun tak berapa berkenal lah servis macam ni. Sebab saya nak masuk part ni kan. Kita kata macam ni lah, bila orang yang belajar, kita belajar dengan keadaan yang mana kita ada satu kesukaan pada guru, itu penting. Sebab biasanya macam inilah, bila orang yang belajar, dia tidak ada connection dengan guru tu, ilmu pun susah nak masuk pada diri dia. Kan? Kalau kita tak sesuai dengan seseorang guru dengan cara dia mengajar, apa yang guru tu ajar bagi saya susah untuk dia terima dan dia absorb bagi diri dan dia untuk amalkan. Sebab tadi kita belajar, penyimpangan berlaku pertama ialah kerana dia tidak belajar dan tidak memotivasikan dirinya untuk belajar. Yang kedua ialah tidak mengamalkan. Bagi saya, belajar ni penting untuk amal. Kalau kita hanya sekadar mendengar, kemudian tidak mengamalkannya pun tak guna. Kan? Dia akan jadi ilmu yang didengar saja-saja begitu. Tapi yang penting ialah, pertama bila seseorang itu dia belajar, lalu dia mengamalkannya, yang akhirnya menyebabkan dia buat perkara-perkara yang taat. Bagi saya ini sangat penting supaya 3 faktor tadi tidak menyebabkan dia berada pada diri dia. Supaya dia ni tak jadi orang yang menerima perjanjian itu dengan terpaksa ataupun menerima, pegang tetapi dalam keadaan yang dilonggar. Sebab tu begini, bila kita belajar, setiap perjanjian tentang tidak mensyirikkan Allah, perjanjian berkaitan dengan tidak mengamalkan, perjanjian dengan tidak menyembah hanya melainkan Allah itu kan, dia akan menjadi semakin mantap. Kenapa kita ada ilmu yang kita amalkan? Dia demikian. Sebab tu di sini diingatkan kepada kita lah, orang yang dia memegang ketika perjanjian tersebut disuguhkan kepada mereka, mereka masih memiliki sifat keanak-anakan dan terpaku pada tradisi dan kebiasaan leluhur mereka. Jadi ini yang kita panggil sebagai sesuatu yang mungkinlah kalau bila kita ni dah dewasa, kita diingatkan kembali supaya tidak mensyirikkan Allah, kita diingatkan kembali supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada waktu itu ilmu kita berada pada sifat yang tidak matang. Masih lagi keanak-anakan. Sebab apa? Kita mewarisi ilmu yang kita belajar pada waktu kita kecil-kecil dulu. Kan, contoh kalau kita ngaji macam dulu makcik-makcik dekat blok ajar, macam tu kan. Ataupun kita belajar agama macam dulu fardu ain gitu-gitunya sahaja. Kita belajar solatnya solat itu sahaja. Tidak ada pembelajaran yang untuk memperhalusi solatnya lagi. Sebab kalau kita belajar betul-betul solat ni, bacaannya bukan satu. Bacaannya banyak. Kemudian caranya pun ada beberapa kaedah kan. Sujud, antara 2 sujud, cara kita tasyahud, cara bacaan kita. Ada beberapa bacaan yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi di situ kan, kalau kita hanya berpada kepada apa yang mak kita ajar, mungkin daripada kecil sampailah nanti kita nak meninggal dunia, itu aja yang kita baca. Situasinya sedemikian. So kita tak nak begitu. Bermakna di sini semakin kita dewasa, bila kita masuk pada usia yang akil baligh tu kan, sekarang usia dah berapa? Berapa Cik Ajar? 70 ya? Betul Cik Ajar? 70? Saya kan 60 lebih. Muda lagi Cik Ajar ni. 70 bayu mak saya gitu ya, Masya Allah. Okay. 70. Kira macam kalau kita daripada dulu, sampailah kita ni umur 70, maaf Cik Ajar saya guna usia Cik Ajar umur 70, kalau itu saja yang kita baca daripada dulu sampai sekarang, rugi bagi saya. Sebab tu belajar tu penting. Pembelajaran dia akan lebih memantapkan apa yang dulu kita kanak-kanak belajar kan, sehingga rasa terpaksa itu tidak ada. Sebab apa? Pembelajaran itu memantapkan apa yang dah dulu kita dapati semasa kita kecil. Jadi di sini dia kata, orang itu dia juga akan rasa cukup dengan apa yang dia dapatkan daripada para leluhurnya. Leluhur tu maksudnya nenek moyang kita. Yang dulu diwarisi oleh nenek moyang kita, itulah yang kita terima. Kan, dulu makcik-makcik, mak-mak kita selalu ajar kalau pergi kubur mesti tukar kain putih tu. Sampai sekarang lah kita pegang benda tu. Betul ke? Tak. Memang pergi kubur memang wajib ke tabur bunga? Saya tanya. Tak kan? Wajib ke tukar kain batu nisan tu kalau putih tu? Tukar kain kalau pink boleh? Apa dia? Kebanyakan yang kuning pink tak ada Belum lagi.
Tak, jangan buat saya gurau itu. Tiba-tiba pula pergi tukar kain kuning, kain pink tu. Tak pasal-pasal lah. Mana tukar ni kain pink ni? So Sakinah cakap boleh tukar kain pink. Ya Allah Tuhan. Kena ban aku. So Sakinah kata boleh tukar kain pink. Kau dengar kuliah dia hari ni. Pukul berapa? 10.41. Dia punya kuliah. 13 Mac. Masa minggu pertama puasa dia cakap dulu. Siap dengan data keluar tu kan. Tak tu saya main-main je. Saya tanya je kan. Jangan ikut je. Jadi macam mana? Maknanya kita kan daripada dulu masa kita kecil, kita faham begitu kan? Bayangkan kalau kita tak belajar, mungkin sampai kita mati yang kita pegang benda tu kan? Kalau pergi kubur tak sah, mesti kena tukar kain tu. Kalau pergi kubur tak sah, orang kata mesti kena ni siram air, tabur bunga, apa kan? Mesti buat. Kalau tak buat tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh, dulu mak-mak kita memang buat itu. Dia dalilnya begitu kan? Jadi begini, bila seseorang dia belajar setiap perkara yang diwarisi daripada mungkin nenek moyang kita, kita dapat melihat dia refleksi kembali daripada sudut ilmu, kita panggil begitu. Maknanya bila kita belajar, kita bukan menolak apa yang dibuat ataupun yang kita warisi daripada nenek moyang kita dengan hanya semata-mata logik akal, tetapi lah berdasarkan kepada syariat. Berdasarkan kepada apa yang kita belajar. Bukan hanya semata-mata tolak. Dia tahu, oh tak, ni mak jangan buat begini mak, ni tak boleh buat mak, benda-benda macam ini kan. Ni semua benda-benda tak payahlah buat, merugikan. Okey, merugikan, kenapa merugikan? Dia lebih baik ialah kita melihat dia daripada perspektif agama. Jadi setiap apa yang kita warisi daripada nenek moyang kita, kita lihat ia daripada perspektif agama. Kan, supaya ia dapat ditolak dengan lebih molek lah, bagi saya lebih baik. Tapi mesti dengan cara yang santunnya, lebih lagi dengan ibu ayah kita. Sebab ibu ayah ni very sensitive. Kan, benda-benda lama ni kan dia tak boleh kita tolak sembarang kan. Nanti kan dia merajuk pula, nanti minta hantar rumah aku orang tua-tua. Itu kata-kata orang lama-lama suka gitu kan. Nak ancam anak je, dah sudah kau hantar aku rumah orang tua-tua, kau tak sayang aku. Macam gitu caranya, ya Allah. Sekarang tak adalah kan. Sekarang memang minta duduk sendiri. Warga emas sekarang tak apalah, aku duduk sini lagi bagus. Daripada duduk sini duduk dengan cucu sakit kepala. Orang tua-tua sekarang independen tau, tak macam orang mak lama-lama mak lama-lama, mak ayah kita lama-lama dia orang bergantung kepada anak-anak. Sekarang masya-Allah tabarakallah, dari independen lah. Mungkin zaman saya nanti lagi independen lagi lah tak tahu apa nak jadi. Semua berdiri di atas kaki sendiri begitu keadaannya. Cuma yang kita nak kata ialah warga emas ini, bila kita sekarang anak-anak kita ada ilmu, kita belajar kan. Tadi saya kata penting belajar supaya kita dapat menolak dengan cara yang baik. Tapi ada kalanya walaupun kita mengeluarkan dalil pun mak kita masih lagi tak boleh terima. Ada kalanya begitu. Jadi kita sikit-sikit jelah, kalau rasa bila mak kita ni tak boleh terima, tak apalah, kita diamkan saja. Gitu pun tak apalah bagi saya kan, untuk menyantuni mak kita kan. Kesian mak kita lagi berapa kalender je. Kesian kan, tak bagi can je lah gitu je. Itu maksud saya, bagi can sudahlah, tak apalah. Doakan yang baik-baik untuk mak kita, mudah Allah berikan hidayah. Gitulah kan. Tapi sekarang kita sebagai warga emas yang kita memang sedia sudah berilmu. Kan macam sekarang acik-acik datang kuliah, belajar. Alhamdulillah, kita dah ada ilmu tu, maknanya kita sendiri yang mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya semata-mata kita tunggu orang bilang kita kan. Sekarang dah belajar, dah tahu dah tentang hal ini. Bermakna kita sendiri yang mengambil inisiatif. Mana yang betul kita kekalkan, mana yang salah kita usaha untuk tinggalkan. Itu cara kita bila kita ni ada ilmu. Sebab tu di sini juga dia kata, oleh kerana itulah mereka menerima perjanjian itu sebagai orang yang merasa cukup dengan apa yang didapatkannya dari para leluhurnya. Sebab itulah dia kata, bila orang yang hanya berpada dengan apa yang ditinggalkan ataupun diwariskan oleh nenek moyang mereka, mereka berpada dan tidak menoleh ke tempat-tempat yang lain, hanya itu saja yang mereka buat. Padahal dia kata adat para leluhurnya belumlah cukup memadai bagi orang yang menguatkan semangat dan hatinya untuk memahami dan melaksanakan perjanjian tersebut. Dan tidak hairan bila akhirnya perjanjian itu pun seolah-olah datang sendiri kepadanya dan menegaskan, renungilah isinya perjanjian, kemudian kerjakanlah ketentuan yang ada di dalamnya.
Jadi ini kita perlu lihat begini. Nabi SAW ada memberikan kepada kita dengan perumpamaan tentang orang yang berada di atas muka bumi ini. Saya nak kata perumpamaan ataupun pembahagian. Kita ambil beginilah, kita letak pembahagian lah. Nabi membahagikan manusia di atas muka bumi ini kepada 4 golongan. Berkaitan dengan ilmu ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW kata, innamad dunya li arba'. Sesungguhnya dunia ini ialah untuk 4 golongan. Sekejap Mana hadisnya? Kejap hilang pula hadis saya ni. Okey, innamad dunya li arba'ah. Sesungguhnya dunia inilah untuk 4 golongan. Nabi kata li arba'ati nafarin. Maaf qala innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan manusia. Pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Pertama ialah hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dengan rezeki harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Jadi golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia 2, ilmu dan harta. Okey. Orang ini dengan ilmu dan harta tersebut, Nabi kata orang tersebut ya'lamu yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ini dengan ilmu dan harta tersebut dia menyambung silaturahim. Dan yang ketiga, orang tersebut Nabi kata wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia mengetahui bahawa pada Allah itu ada hak. Jadi 3. Okey. Dengan 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia ada 3 ciri dengan nikmat tersebut. Satu apa tadi? Takwa. 2, menyambung silaturahim. Ketiga, dia hak Allah. Dia tahu tentang hak Allah. Okey. Ada 4 golongan manusia. Hadis riwayat siapa tadi saya sebut? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sanadnya sahih. Okey. Baik. Pertama, Nabi kata abdin, hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan rezeki harta dan ilmu. Dengan 2 rezeki ini, harta dan ilmu, pertama dia jadi orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Taat kepada Allah, maksudnya laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Okey, yang kedua ialah dia menyambung silaturahim, okey, dengan ilmu dan harta tersebut. Apa maksud menyambung silaturahim? Macam mana contoh sambung silaturahim tu? Macam mana Kak ini? Berbuat baik dengan saudara, adik-beradik. Saudara, adik-beradik.
Oh, hari raya jalan-jalan. Alah, Cik Aja. Baru puasa kedua Cik Aja. Puasa kedua saya dah tak larat tadi. Baru puasa kedua saya dah tak larat. Okey, menyambung silaturahim tu dia boleh buat dalam berbagai macam cara. Okey. Ziarah antaranya lah. Okay, menziarahi, berlaku baik, berlaku adil. Tadi kan Nabi kata apa? Ada harta kan? So kita gunakan harta tu untuk menyambung silaturahim, maksudnya kita bantu. Kita bantu saudara mara kita yang dalam keadaan susah. Silaturahim ni ialah kita kata yang memiliki hubungan kekeluargaan. Kalau kawan-kawan kita tak panggil silaturahim ya. Kalau kawan-kawan ni kita panggil sebagai ukhuwah. Okey? Beza tahu. Selalu orang kata, oh tak apalah kita ni nak sambung silaturahim. Raya-raya pergi rumah kawan. Tak kena tak kena. Jadi kalau kawan-kawan kita panggil ukhuwah. Istilahnya tu berbeza. Kita katalah saudara dalam Islam tu kan. Ini termasuk kawan-kawan kita lah. Kawan kerja, jiran, semua masuk dalam ukhuwah. Tapi kalau menyambung silaturahim, dia lebih kepada hubungan yang memiliki pertalian darah. Macam adik-beradik, pakcik-makcik, sepupu sepapat kan. Bau-bau macam? Jauh sih. Kak Som jauh sih bau macam. Jauh bau macam Jauhnya macam mana tu? Tak rapat tapi saudara. Ke macam mana dia suami kita punya okay. Jauh sangat suami kita punya makcik tak apalah saudara jugalah tu. Boleh lah tu jauh sangat kan. Jauh sangat tapi saudara. Tiba-tiba dia semua kat Singapura nak pergi mana je pusing-pusing kat situ juga. Dia kahwin dengan anak dia, oh rupanya kita saudara. Macam mana saudara? Anak aku kahwin dengan anak engkau jadi saudara. Jauh sangat lah cik, tak payahlah. Tak payah buang karanya. Tapi tak apalah, kalau gitu pun kita panggil ia sebagai hubungan silaturahim. Okey, seterusnya. Tadi apa saya kata? Hak Allah. Apa itu hak Allah? Jangan semua buat apa yang Allah suruh. Suka Kak Syah. Hak Allah tu apa? Sensitif ni. Okay. Apa itu hak Allah? Apa itu hak hamba? Dah pernah belajar kan hadisnya? Saya dah pernah cakap. Apa hak Allah? Sekarang ini, okey, golongan yang pertama, dia ada harta, dia ada ilmu. Dia orang yang bertakwa kepada Allah. Dia adalah orang yang menyambungkan silaturahim ni, dia guna harta dengan ilmunya itu tadi kan. Kemudian dia juga adalah orang yang ya'lam haqqan anna lillahi haqqan. Dia mengetahui bahawa pada Allah itu ada haknya. Hak Allah tu apa? Tak mensyirikkan Allah. Bukan, tak tahu. Dia tanya saya, bukan. Okey, lagi ada dua. Ada dua. Apa dia? Ada dua yang Nabi SAW beritahu kepada Muaz. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, ya Muaz, hal tadri haqqallahi ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Muaz, adakah engkau tahu apa hak Allah ke atas hamba dan hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala? Ingat tak? Semua gini. Tapi ingat ke tidak? No, ingat no? Kaki dah semut dah tu. Kaki dah semut dah tu. Dan tak apa, jangan ni. Okey je. Tak, jangan ni. Kaki biarkan tadi. Kesian pula dia. Dia terkejut saya tanya dia. Ingat tak? Jadi Muaz kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata apa? Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu, kita ni nak menunaikan hak Allah, Nabi kata apa? Hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Maknanya balik pada yang ini kan? Balik pada perjanjian kita. Ini hak Allah.
Jadi Nabi kata kepada Muaz, hak Allah itu ialah seorang hamba dia beribadah hanya kepada Allah. Okey, hanya menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa hak hamba ni? Sekarang ni kita ni dah jadi orang yang tidak mensyirikkan Allah dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nabi kata hak hamba itu ialah Allah tidak akan mengazab dia. Kerana apa? Dia tidak syirikkan Allah, dia hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ada hak. Bila kita tidak syirikkan Allah, kita hanya menyembah Allah, ada hak hamba yang Allah wajib tunaikan. Iaitu Allah tidak akan mengazab kita dan Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang pertama ini dia menggunakan harta dan ilmunya kerana apa? Dia adalah orang yang ada ketakwaannya, dia adalah orang yang menyambung silaturahimnya pada Allah, pada orang di sekitarnya. Kemudian dia adalah orang yang mana tadi Nabi kata wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Jadi Nabi kata fahadha bi afdalil manazil. Orang ini ialah golongan yang berada di tempat yang paling baik. Afdal manazil, kedudukan di sisi Allah yang paling baik. Okey, kita masuk pada golongan yang kedua. Golongan yang kedua, Nabi kata ialah orang yang Allah berikan kepada dia dengan rezeki ilmu tetapi harta tak ada. Boleh faham ya nota saya ni? Okey, ilmu dia ada, kita letak gini lah. Ilmu ada, tak ada harta. Apa Nabi cerita tentang orang ini? Nabi kata, orang yang kedua tersebut, sekejap ya, saya baca dulu lah ya hadisnya. Bangun duduk. Saya baca dulu hadisnya sampai penuh, sampai habis. Jadi Nabi kata orang yang kedua, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang kedua ialah yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada dia dengan ilmu, wa lam yarzuqhu malan, tetapi tidak Allah rezekikan pada dia dengan harta. Fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa'un. Jadi tadi orang yang kedua Allah berikan dia dengan dia pada ilmu. Harta ada tak? Tak ada. Jadi orang ini Nabi kata dia memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas kerana Allah. Jadi dia kata dia berharap dia ada harta juga. Sebagaimana orang yang pertama tadi. Namun dia tidak ada kan? Nabi kata orang yang begini dengan niatnya itu tadi, maknanya dia adalah juga orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mana ingin menyambungkan silaturahimnya, orang yang tahu tentang hak Allah. Cuma dia ada 3 perkara itu yang dia gunakan ialah melalui ilmunya sahaja, tidak pada hartanya. Jadi orang yang begini Nabi kata apa? Dia mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang pertama. Dan kedudukannya juga sama sebagaimana orang yang pertama, iaitu bi afdalil manazil, dengan sebaik-baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita ada yang ketiga. Golongan yang ketiga, Nabi SAW bersabda, seterusnya Nabi kata wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman, dan hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada dia dengan harta tapi tidak ilmu. Kalau tadi dia cuma ada ilmu, tidak ada harta. Jangan terbalik Okey? Sekarang ini orang ni Allah hanya berikan kepada dia harta tanpa ilmu. Baik, apa yang berlaku kepada orang ini? Orang tersebut fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manadil. Nabi kata orang ini dia menghabiskan, dia gunakan hartanya tanpa ilmu tu tadi. Kerana dia cuma ada harta.
tapi dia tak ada ilmu. So duit dia habis pada perkara-perkara yang maksiat, dosa, hal-hal yang tidak mendatangkan pada dia dengan pahala. Duitnya habis untuk hal itu. Sebab apa? Dia juga adalah orang yang tidak bertakwa pada Allah. Dia adalah orang yang tidak menyambung silaturahimnya. Dia adalah orang yang tidak tahu tentang hak Allah. Dia opposite daripada yang pertama tadi. Okay? Jadi orang yang begini Nabi kata apa? Fahadha bi akhbasil manazil. Orang ini dia berada pada seburuk-buruk kedudukan. Kalau yang pertama tadi sebaik-baik kedudukan. Yang ketiga seburuk-buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kepada golongan yang keempat. Golongan yang keempat, Nabi SAW bersabda, Nabi ingatkan kepada kita, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, dan seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurniakan kepada dia harta maupun ilmu. Dua-dua dia tidak ada. Tidak ada ilmu, tidak ada harta. Kemudian apa yang berlaku kepada orang ini? Fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dia kata kalau aku ada harta, aku nak buat macam mana orang yang nombor 3 tadi. Orang nombor 3 tadi buat apa? Dia habiskan harta dia untuk kemaksiatan. Dia habiskan harta dia bukan di jalan Allah. Jadi orang yang keempat ini dia tak ada duit, tetapi dia berangan-angan untuk jadi sebagaimana yang nombor 3 tadi. Nabi ingatkan kepada kita, situasi kedudukannya sama sebagaimana orang yang nombor 3. Sebab angan-angannya tu tadi. Bi akhbasil manazil. Seburuk-buruk kedudukan. Okey. Kita ulang balik ya. Yang kedua, Allah berikan kepada dia ilmu, tidak ada harta. Sama tak dia dengan yang pertama? Kedudukannya sama, okey? Kedudukannya sama kerana apa? Dia juga adalah orang yang bertakwa, dia adalah orang yang menyambung silaturahim, dan dia juga adalah orang yang mengetahui tentang hak Allah. Jadi Nabi ingatkan kedudukannya yang paling baik ini sama dengan orang yang pertama. Okey, semua refer balik pada yang atas ini. Yang ketiga, Allah beri pada apa dia tadi? Okey, Allah beri pada dia harta. Ada ilmu tak? Tak ada. Bila dia tak ada ilmu, apa berlaku? Menggunakan hartanya untuk kemaksiatan. Sekejap, ini saya letak kat sini. Okay, so bagi pada 3 juga, cuma dia tak takwa, tak menyambung silaturahim, tak tahu hak Allah. Okey, jadi Nabi ingatkan kepada kita, orang yang ketiga kedudukannya paling keji. Paling keji atau buruk lah, boleh guna dua-dua tu Ni yang nombor 3. Baik, nombor 4 macam mana? Tidak ada harta, tidak ada ilmu. Tetapi kenapa kedudukannya sama dengan orang yang ketiga? Sebab dia nak buat sama sebagaimana orang yang ketiga ini. Jadi kita dekat dunia, Nabi kata kita ada 3. Diri kita ni, manusia dekat atas muka bumi ni, kita boleh bagikan kepada 4. Kita tahu tak kita kat mana? Nombor 1, yes. Kita mesti pilih yang nombor 1, kan? Sebab apa? Keadaan yang pertama inilah yang menguatkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita jadi manusia yang memiliki harta dan juga ilmu, ataupun yang kedua lah, kan ada orang dia tak kaya, janganlah kita diskriminate dia pula, kesian dia tak kaya kan, tapi dia ada ilmu. Okay, dengan ilmu itu tadi dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahim, dia jaga hak Allah, maka itu bermakna kita menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta tersebut kita buat baik, kita bersedekah, bayar zakat, kan? Kita menyantuni orang yang ada di sekitar kita dengan harta kita, begitu juga dengan ilmu. Tapi kalau kita ada ilmu namun jadi orang yang semakin teruk perangai pun tak boleh. Tak kenalah kan? So maknanya di sini tugas kita ialah pilih yang pertama dan yang kedua. Sebab kalau masuk nombor 2 dan nombor 3, kita akan jadi pada kedudukan yang paling keji ataupun yang paling buruk di sini. Sebab apa? Ya, dalam hidup kita ini sepanjang hayat kita yang kita nak jaga ialah perjanjian kita dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Namun dalam hidup kita ini dia bukan semata-mata tentang menyembah Allah dan juga tentang tidak mensyirikkan Allah itu. Bagaimana kita dengan manusia yang ada di sekitar kita. Itu pun kena faham juga. Kadang-kadang kan kita ni sibuk kan, kita ni nak solat, puasa, kita tak fikir orang sekitar kita. Kita pentingkan amal ibadah kita sampai kan kita melupakan tanggungjawab kita pada keluarga. Ni pun nak kena diperhatikan. Kerana kalau kita kata orang yang dia menjaga perjanjiannya dengan Allah ialah orang yang menjunjung syariat itu di atas kepalanya, bermakna setiap perkara yang baik yang diperintahkan oleh agama dia akan lakukan. Begitulah juga dengan manusia yang ada di sekitarnya. Dengan haiwan dan sebagainya lah. Kita ada sifat ihsan, semua diajarkan dalam agama kita. Jadi sebab tu di sini orang yang pertama dia adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan hanya semata-mata dia itu menjaga hak Allah, tetapi dia adalah orang yang menyambung silaturahim. Bila kita baca bahagian yang menyambung silaturahim tu kita faham bermakna orang ini dia bukan hanya menjaga hablum minallah tetapi dia juga menjaga hablum minannas. Ikatan hubungannya dengan Allah jaga tu memang cantik dah. Tapi juga dia ni adalah orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Akhlak kita, budi pekerti, ucapan yang kita ucapkan kepada orang di sekitar kita. Lagi-lagi ni bulan Ramadan kalau rasa-rasa tu nak nak mengatur orang tu, sabar je lah, diam je, tak apa, nanti Syawal lah. Tak lah gurau je. Syawal nanti tak apa, kau jaga Syawal yang tak lah gurau je. Kod lah macam gitu kan kita kan. Aku sabar tau, sabar, nanti Syawal raya kena kau. Ayat macam-macam. Okay, so itu ya 4 perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jadi dalam keadaan yang kita ni ada harta, kita ada ilmu, sebab ini semua berlaku ketika kita sudah akil baligh tadi. Bila kita sudah akil baligh, perjanjian itu kita nak mantapkan bagaimana dengan harta, dengan ilmu kita tu juga. Ia memainkan peranan penting supaya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dimantapkan, dilaksanakan sehingga akhir hayat kita. Baik, seterusnya ya. Apabila sang hamba tidak menerima perjanjian itu dengan cara tersebut, iaitu dengan teguh dan bertekad untuk menjalankannya. Jadi kalau hamba tu dia tidak ada ilmu, kemudian tidak ada harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, maka dia ni tidak akan dapat menerima perjanjian itu dengan cara nak diteguhkan perjanjiannya. Boleh jadi dia menerima dengan cara yang terpaksa dan boleh jadi juga dia menerima tetapi dalam keadaan yang tak kuat pegangannya pada tidak mensyirikkan Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka selamanya dia akan tetap mengikuti gaya hidup nenek moyang dan kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga, sahabat, tetangga dan penduduk kampungnya. Sampai penduduk kampung terlibat. Ya ke kalau kita duduk kampung kita kena ikut, mestilah macam gitulah kan. Orang kampung macam tu kan. Kita kalau tak nanti dia macam terpinggir. Kalau kita tak ikut adat dalam kampung tu kan. Saya ingat dulu, ini saya tak tahu betul ke tidak ceritanya, tapi saya rasa terpanggil untuk kongsikan. Masa kami belajar dulu, kita ni ada jabatan, ada banyak departmen lah. Saya departmen Quran dan As-Sunnah kan. Jadi ada kawan saya ni dia departmen dakwah. Dakwah dan kepimpinan. Biasanya pelajar-pelajar dakwah ni mereka akan keluar untuk berdakwah kepada orang asli.
masuk hutan tau, duduk dengan diorang semua jadi dakwah tu actually nak ajak masuk Islam lah, sebab ada juga golongan-golongan masyarakat asli yang tidak lagi beragama di Malaysia. Tapi saya tak tahu sekarang bagaimana datanya, cuma dulu, zaman dulu lah, so, saya rasa 20 tahun yang dulu, 10 tahun yang lepas lah ni cerita dia. Jadi dia kata dengan saya lah, kita orang pergilah masuk dalam hutan tu kan, duduk dengan orang-orang asli ni. Bila duduk tu kan, dia mesti ada adat yang kena ikut. Kalau kita masuk tempat orang, dia ada adat ikut. So macam dia kata, nanti kena joget. Adat dia kena joget. So diorang akan mengelilingi api tu joget tu kan. Api kau joget lah tu. Joget lah. Macam mana? Joget lah. Sebab apa? Diorang ni ada satu pegangan, dia kata apa? Kalau siapa yang tak buat, nanti akan ada balak. Akan ada balak yang turun dekat tempat tu. So, siapa-siapa orang asing masuk tempat kampung ni yang memang kena buat gitulah. Habis korang joget. Dengan lagu-lagu dia semua kan. Habis nak buat macam mana? Dah gitu kan. So kita nampak gitu adat kan. Adat yang ada di sebuah tempat. Tapi itu juga kita panggil ini sebagai cara untuk memenangi hati mad'u. Mad'u tu maksudnya orang yang kita dakwah. Kita pergi tempat orang, kita tak boleh ikut kepala kita kan. Betul tak? Kalau ikut kepala kita, orang takkan terima apa yang kita bawa. Betul tak? Kalau kita tak nak lah, orang juga joget semua ni. Habis kita nak ajak orang masuk Islam. Perangai kita macam gitu kan. Bayangkan, kau tak nak dengar cakap aku apa aku nak ikut kau. Mesti diorang ada pendapat yang begitu, ada mindset. The first appearance is very important kan. Kita datang ke tempat orang, kita mesti tunjukkan satu penampilan yang mana kita bukan nak memaksa, tetapi lah dalam keadaan yang mana bersuai kenal lah gitu. Saling kenal mengenali, memperkenalkan agama Islam. Jadi kita pun kena kenal lah adat dia. Kalau kita tak ikut kan nanti jadi masalah. Dia akan kecam. Kemudian kita dah nak duduk rumah dia, bayangkan. Duduk rumah dia tau, makan dengan dia semua seminggu. Kira macam program anak angkat itulah. Keluarga-keluarga angkat kan duduk dengan family tersebut. Jadi kenal macam mana cara mereka masak, budaya mereka. Habis masak sama-sama lah. Tapi bila balik beria tu memang masalah sikit. Itu pun ada juga kan, sebab mereka duduk dalam pendalaman gitu. Mereka makan apa yang mereka nak makan. Dia tidak ada halal dan haram yang membataskan sebab mereka bukan beragama Islam. So kita tak boleh nak salahkan. Jadi semasa kita datang tu kita tengok keadaan-keadaan yang begini, takkan babi, takkan nak cakap gitu. Maknanya kita mesti pandai lah, sebab tu bila orang nak berdakwah ni dia ada cara, kita masuk kos. Saya sendiri juga, walaupun saya di Departmen Quran Sunnah, sebab kita ni belajar Fakulti Pengajian Islam kan, kita ada subjek wajib. Okay, kita panggil subjek wajib, contoh metod dakwah, metodologi dakwah kepada Muslim dan non-Muslim. Kita belajar semua ni. Sebab tak kira apa pun departmen kita, bahasa Arab ke, akidah dan falsafah ke apa, kita akan keluar untuk mengajak orang. Kita akan mengajar kan. So kita semua belajar cara metod dakwah tu. So kita belajar cara-caranya bila berhadapan dengan situasi-situasi yang begini bagaimana. Adakah kita nak memperkecilkan, kita nak menghalang ataupun kita nak memperendahkan budaya orang tersebut kan. Kita kenal dulu. Okay, kita kenal. Memang kita kata benda tu dosa. Kita tahu kan benda dosa. Actually mana boleh kita nak pergi joget kat api tu. Betul tak? Tak boleh. Sebab itu cara mereka menyembah api. Kita tak boleh, kadang-kadang semikian. Tetapi kita tak boleh datang-datang tempat orang, kita kata, dosa, masuk neraka. Dia kan cakap gitu pula. So ini macam tadi saya kata, dengan mak kita, tentang contoh batu nisan tadi kan, tentang ikat kain putih. Kita tak boleh tiba-tiba cakap mak kita, mak tak boleh sakinah kata ni semua tak ada dalam agama. Tak boleh cakap gitu dekat mak kita. Maknanya kita mesti cara menyantuni tu dulu macam mana. Dia tak boleh tiba-tiba datang dekat orang tu terus pergi kecam, terus cakap tak boleh, dosa masuk neraka. Kalau part gitulah cara kita, orang takkan terima kita. Sebab tu saya tengok problem sekarang ni kan, anak-anak yang macam yang dah baru mula-mula nak mendekati agama, bila nak mendekati agama, dah ada ilmu, balik rumah, mereka jadi orang yang sangat sombong dengan ibu ayah. Kita tak boleh sedemikian. Memang alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan hidayah, Allah berikan kepada kita dengan ilmu kan. Kita tahu banyak benda, banyak tentang hukum hakam ni sehingga kita rasa kita mendapat keislaman yang baik. Kita dapat praktikkan agama kita dengan cara yang baik. Tetapi dengan orang yang mungkin tidak tahu, kita tak boleh terus nak apply pada apa yang kita dah belajar tu tadi. Dia akan buat orang lebih jauh pada diri kita.
Jadi dengan mak ayah ni jangan sombong lah kan. Okay, kalau kita tahu mak ni tak pandai ngaji, baca Yasin pun salah-salah. Nama je baca Yasin dia tiap hari Jumaat. Malam hari Jumaat kan. Tak tahu baca Yasin, nama baca salah-salah. Tak boleh mak baca macam ni. Kita dah sibuk-sibuk nak betulkan cara bacaan mak kita. Mak kita dah umur 70 tahun, bacanya gitu sudahlah, biar je. Biar je kita, jangan macam tiba-tiba, salah, ini kena dengung. Akhirnya mak kita, dah sudahlah, malas aku nak baca Yasin dengan kau. Aku baca seorang sudah. Mak kita jadi tak happy kan dengan kita kan. Kita jangan jadi begitulah. Mak di sini kesantunan kita di mana? Dalam keadaan kita memiliki ilmu, saya balik ya pada hadis Nabi yang nombor 1 tadi ya, yang tentang harta dan ilmu. Dalam keadaan kita memiliki harta, kita memiliki ilmu, kesantunan kita nak letak mana? Itu selalu kita kena fikirkan. Sebab tu kita ingatkan di sini, Nabi, bila Nabi terangkan tentang manusia yang terbaik, Nabi bukan hanya terangkan bahawa orang itu dia sembah Allah semata-mata. Dia tidak mensyirikkan Allah. Tetapi Nabi ingatkan kepada kita orang itu menyambung silaturahimnya. Situasinya menunjukkan kepada kita hubungan sesama manusia sentiasa dijaga. Itu yang menyebabkan kita menjadi manusia yang baik. Bukan hanya di sisi manusia tapi juga yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat kita ini baik bukan hanya semata-mata kita baik dengan Allah tapi bagaimana kita dengan manusia. Kalau kita dengan manusia perangai kita tak betul, ucapan yang menyakitkan, memperlekehkan orang lain, hanya semata-mata kita ada harta dan hanya semata-mata kita ada ilmu, itu belum lagi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini perlu kita ingatkan pada diri kita sendiri. Saya juga ingatkan pada diri saya jugalah tentang hal ini. Sebab kadang-kadang kita ni tak perasan bila kita ni bercakap. Kan? Ataupun kita ni mengajar. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni bagus. Macam gitulah action sendiri shot sendiri mengajar. Rasa bagus. Tapi kita lupa. Mungkin ada orang berlainan background. Okay, mereka ni memiliki background yang berbeza. Keluarga kita tak sama dengan keluarga orang lain. Itu yang perlu kita ingatkan sentiasa pada diri kita. Kita tak boleh nak applykan apa yang ada pada family saya ataupun apa yang suami saya buat, anak-anak saya dengan semua orang yang ada di hadapan saya. Dia tak akan sama kan? Dia tak akan sama dengan apa yang orang lain hadapi. Ada orang selalu cakap, saya tak boleh dengar lah pasal berbakti kepada ibu bapa ni sakit hati. Sebab mak dia tak macam mak kita. Ada orang dia begitu. Maknanya different kan background dia kan. Dia tak boleh dengar, kata, Ustazah jangan cakap lah Ustazah pasal berbakti kepada mak bapak ni. Mak bapak saya memang jahat lah. Begitu keadaannya kan. Kalau dengar pasal mak bapak tak boleh lah. Buat apa ni nak suruh berbakti, buat baik. Mak bapak saya sendiri jahat. Jahat dengan saya kan. Dia ada sentimen-sentimen sensitivity yang begitu pada masyarakat. So kita ni bila nak bercakap, kita kena faham juga bagaimana situasi ataupun trauma yang orang lain hadapi dalam kehidupan mereka. Okey, baik, seterusnya di sini jauh betul pasal penduduk kampung. Isyarat. Padahal topik penduduk kampung je. Okey, jika semangatnya meningkat, maka hal ini hanya semakin mengekalkannya untuk berpegang teguh pada kebiasaan pada leluhurnya tanpa pernah tertarik untuk merenungi dan memahami hakikat perjanjiannya. Dengan kondisi yang seperti ini bererti dia telah redha untuk menjadikan kebiasaan mengikuti tradisi leluhur sebagai agamanya. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Kita kuatkan perenggan-perenggan kita daripada perenggan yang pertama, tadi muka surat 518 perenggan pertama, perenggan yang kedua muka surat 519 di sini. Saya nak kuatkan dengan surah Al-Baqarah yang terdapat pada ayat yang ke-170. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini, Allah ingatkan kepada kita, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maknanya ada kaum, ada manusia yang datang kepada mereka dengan peringatan yang memerintahkan supaya taat dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran, agama Islam, hukum hakam, syariat agama kita. Mereka kata apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'una. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya.
Maknanya mereka menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan berkaitan dengan tidak mensyirikkan Allah itu tadi, dan juga berkaitan tentang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dengan alasan kami cuma ikut apa yang nenek moyang kami ajar je. Daripada dulu mak kita ajar ni, inilah yang mak kita ajar. Benda-benda lain kita tak nak ikut. Allah dah beritahu dah kepada kita ada manusia yang begini, yang hanya nak dengar dulu-dulu punya je lah, sekarang-sekarang tak nak. Yang apa yang diajarkan yang baru-baru ni tak nak. Ni semua benda-benda salah ni. Tak payah ikut. Sehingga kita diterangkan kepada kita di sini, okay, settle tentang ayat 170 surah Al-Baqarah tadi. Dia kata, kalaulah, dia kata, jika syaitan ingin meracuni si hamba dan syaitan sudah mengetahui sejauh mana semangat dan kesungguhannya dalam memegang tradisi leluhurnya, maka syaitan akan membenamkan di dalam dirinya anak panah kefanatikan dan pengkultusan terhadap nenek moyang dan apa yang diyakininya adalah kebenaran. Jadi kalau syaitan ini melihat kita pada situasi yang mana kita cuma nak pegang pada tradisi dan apa yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita, walaupun perkara itu adalah perkara yang salah. Okay. Saya juga nak ingatkan ada adat yang masih boleh untuk kita kekalkan, tidak jadi masalah selama mana tidak ada dalil yang melarang, selama mana tidak perkara itu tidak berkaitan dengan mensyirikkan Allah, boleh saja untuk diteruskan. Tapi kalau adat yang ada unsur-unsur pemujaan, adat yang ada unsur panggil-panggil, panggil apa? Panggil-panggil mambang kan, puja-puja. Tapi sekarang orang kahwin tak ada panggil-panggil lagi lah Semua dah moden lah Mak andam dah tak ada ni seru-seru lagi Dulu ada kan? Ke tak tahu? Tak pakai mak andam Oh dulu kahwin tak pakai mak andam. Tak ada panggil-panggil. Kata mak andam ni mesti ada barang lah. Kalau tak ada nanti orang kata tak kuat. Nanti tak naik seri pengantin tu. Ada kan? Ada kan ilmu-ilmu macam gini kan? Gini-gini. Dia mesti ada ni nanti dia seru-seru untuk jaga majlis. Dulu-dulu ada macam tu kan. So kalau bentuk-bentuk pemujaan ini, adat yang berunsur sedemikian, ini yang boleh kita ataupun wajib untuk kita tolak. Kerana ianya ada unsur pemujaan, memanggil, yang mana kita minta supaya unsur lain menjaga majlis itu. Tetapi kalau kita berdoa pada Allah tak ada masalah. Okay, kalau doanya pada Allah itu okey saja. Yang penting di sini nak kata syaitan dia akan observe. Syaitan pun observe okay. Syaitan ni dia akan memantau kita ni bagaimana. Kalau situasi kita ialah situasi yang berpegang kepada ajaran nenek moyang yang syirik-syirik ni semualah, yang memanggil semua ni kan, maka bagi dia lebih mudah untuk dia menyesatkan kita. Tak keluarkan kita daripada agama pun, tapi dengan kepercayaan-kepercayaan yang begini telah memudahkan kerja dia. Sebab tu di sini dia kata dia akan jadikan kita orang yang fanatik, orang yang mengkultuskan tu maksudnya mensucikan amalan tersebut. Sehingga kita melihat bahawa amalan-amalan yang lain ialah amalan-amalan yang salah. Dan kalau datang orang yang cuba membetulkan pendapat, warisan yang ada unsur-unsur kesyirikan ini, dia tak boleh terima. Dia akan rasa apa yang kita cakap itu adalah perkara yang salah dan apa yang dia pegang selama ini itulah yang benar, yang tidak boleh ditinggalkan. Dan dia kata di sini sedangkan yang berseberangan itu adalah kebatilan. Akibatnya, apa yang berlaku, hasilnya berlaku bagaimana untuk orang yang begini? Si hamba tadi akan melihat petunjuknya sebagai kesesatan. Orang yang begini, bila dia dah mensucikan amalan-amalan adat yang diwariskan daripada nenek moyangnya, padahal amalan-amalan itu ialah amalan yang mensyirikkan Allah, dia akan melihat wahyu, apa yang diturunkan daripada Al-Quran, apa yang terdapat pada hadis-hadis Nabi adalah sesuatu yang perlu ditolak. Ini bahaya. Na'udzubillahi min zalik, kita jangan jadi pada orang yang berada di tempat yang begini. Dan dia akan melihat itu sebagai kesesatan dan melihat kesesatan sebagai petunjuk. Dan dia melihat apa yang dia pegang selama ini itulah yang dianggap sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
yakni kerana kefanatikan dan pengkultusan dalam dirinya yang terbangun bukan atas dasar pengetahuan hingga keredaannya hanyalah jika dia tetap bersama keluarga dan kaumnya. Haknya adalah hak mereka sebagaimana kewajipannya merupakan kewajipan mereka. Oleh sebab itulah Allah tidak memberinya petunjuk dan memalingnya dari petunjuk sejauh-jauhnya. Seandainya ia diberikan petunjuk yang berlawanan dengan keyakinan kaum dan kerabatnya, nescaya dia akan melihat petunjuk itu sebagai kesesatan. Waliyazubillah. Kita berdoa pada Allah lah. Moga kita tak berada pada situasi yang begini. Sebab saya tak nafikan masih lagi wujudnya orang-orang yang begini, yang nak berpegang kepada budaya adat yang syirik, ya, maksud saya. Dan bila diberitahuan kepada mereka perkara-perkara ini adalah perkara yang tidak benar, dia jadi marah. Kan dia marah kita. Dia kata, tak, siapa kata benda ni syirik? Gitu kan. Taklah, saya ni bergantung pada Allah, saya tetap Islam. Dia marah kan. Saya ingat dulu masa saya pergi rumah orang ni, seorang makcik ni, dia tak tahu saya ustazah lah. Tapi dia ajar saya tahu macam mana nak baca dekat air. Kan? Dia kata, kita ni kalau nak doa, kita kena minta dengan penjaga telaga. Dia kata, ini cucu-cucu cik, anak-anak cik kalau sakit semua cik buat benda-benda macam ini. Kita jaga keturunan kita ni. Dia cakap kan. Cucu cik, anak daripada anak-anak cik kecil-kecil semua. Kalau mereka demam ke apa kan, demam, sakit, pening ke apa, cik baca dekat air, minta dengan penjaga telaga, 7 telaga. Entah siapa yang jaga 7 telaga tu pun tak tahulah ya. 7 telaga minta doa kan supaya ni Allah bagi. Tapi kita nampak kat situ kan cara tawassulnya salah tu. Saya faham dia gunakan cara tawassul. Dalam agama ni ada tawassul. Tapi tawassul tak boleh dengan cara yang salah. Dia menggunakan perantaraan telaga-telaga ni untuk dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang gini kalau kita cakap tak boleh cik salah ni, syirik ni gitu kan. Siapa cakap syirik, aku doa pada Allah apa. Nanti kan suaranya naik kan. Saya diam je lah. Nak cakap lebih-lebih nanti kena marah. Dulu budak lagi tak apa. Sekarang kalau tak kenal Ustazah Sakinah tak tahu nak cakap apalah. Dulu orang tak kenal lah kan. Kita baru, kita degree dulu, baru BA dulu kan. Orang tak kenal kita. Datang rumah dia ajar, datang-datang ajar buat air pula. Kenapa? Kan buat air sirap sedap sikit minum. Haus. Ajar buat air untuk cucu-cucu sakit ke apa kan. Dia kata, ni kena semua orang kena tahu. Kita nampak tau, benda ni salah. Tapi dia ajarkan kepada anak-anak dia kan. Itu nanti bagi saya besar kemungkinan cucu-cucu cicit semua satu keturunan tu ajar tu. So kalau anaknya, saya mengharapkan begini je lah. Anak dalam rumah tu sekurang-kurangnya ada satu yang berilmu. Yang dapat stop the cycle. Okay, yang dapat menghentikan cycle tu. Maksudnya yang dapat menghentikan amalan tersebut. Supaya dia pun tak ajar kepada anak dia lah. Biasanya kalau amalan-amalan begini, kalau mak kita ajar kita, kita akan ajar kepada anak kita. Okay, kemudian anak kita akan ajarkan kepada cucu kita dia begitu. Dia akan menjadi amalan turun-temurun. Yang kita kata kita warisi daripada nenek kau ajar aku, nenek kau ajar aku, nenek kau macam itu keadaannya kan. Tapi kalau kita jadi orang yang berilmu, kita akan hentikan. Okeylah, sampai kita je lah. Mak kita ajar kita kan. Okay, sampai kita je lah. Nanti anak aku tak payah ajar lah, buat pergi doktor je. Macam itu keadaannya lah. Kita boleh baca tak air kat air ni? Dekat air, boleh baca tak sebenarnya? Syirik tak perbuatan tu? Oh, pandai Ustazah Depan. Kalau baca Al-Fatihah ayat Quran tak syirik. Okey. Maknanya boleh aja nak baca pada air sebagai penawar, sebagai syifa kan, tak ada masalah. Kita nak baca, kita nak contoh mungkin kita rasa macam sakit kepala ke apa kan, tak ada Panadol ke apa dekat depan kita ni, kita ambil air mineral, kita baca Al-Fatihah dengan niat, Allah mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah tu saya sembuh, kau bagi kuranglah sakit kepala, kita minum air tu alhamdulillah tak ada masalah. Tak salah pun. Benda-benda ni tak salah. Yang salahnya lah bila kita tadi minta dengan telaga tu, minta penjaga telaga tu, itu salah. So ini merupakan satu amalan yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Dan bagi saya setiap keluarga ada saja ilmu-ilmu yang dia warisi daripada nenek dia kan, yang perlu kita perhatikan di mana letaknya kedudukan ilmu itu. Adakah ianya letak bertepatan dengan syariat ataupun ia bertepatan dengan sesuatu yang memang mensyirikkan Allah. Kalau dia berletak pada kategori kedua yang mensyirikkan Allah tu, kita memang wajib tinggalkan. Tapi kalau dia adat yang kita warisi hanya setakat orang kata amalan-amalan biasa-biasa saja, okey je. Kan orang kata kalau nak buat putih salat kena gini kan.
Maknanya ada cara-cara gitu, itu bukan syirik pun kata kan. Itu orang kata method yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Okey aja, tak masalah. Okey, baik, seterusnya di sini. Akan tetapi seandainya semangat jiwa dan kehormatannya lebih tinggi daripada yang disebutkan itu, nescaya dia akan menjaga, memahami dan merenungkan perjanjian tersebut. Lalu dia mengerti benar bahawa pemilik perjanjian itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai urusan yang tidak sama dengan selainnya. Kerana itulah dia berupaya untuk mengenalnya melalui perjanjian itu. Sampai akhirnya dia mendapatkannya, telah memperkenalkan dirinya kepadanya. Saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini dengan sebuah hadis daripada Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini ialah hadis yang sahih. Okay. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang bahaya syirik. Macam tadi kan, kadang-kadang ada ilmu yang diwarisi daripada nenek moyang kita, kita tak perasan. Ada benda-benda yang syirik berada di belakang ilmu tersebut. Sebab tu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa lasyirku fikum akhfa min dabibin namli. Ketahuilah bahawa syirik itu pada kalian ianya lebih halus daripada semut yang merayap. Semut kalau merayap dekat kapet ni nampak tak, saya tanya? Tak nampak kan? Tapi ada semut. Kadang-kadang semut tu dah buat tau dia punya jalan tu kan. Kita tak perasan tau. Melainkan bila kita tengok betul-betul, semut. Melainkan bila kita perasan. Ataupun semut tu dah mula hurung makanan kita. Baru kita perasan rupanya selama ni ada semut dekat situ. Okay? Kita kat rumah pun, rumah kita lah kita kata, kita tak perasan rupanya selama ni semut tu memang kat situ. Bila dia mula jalan depan kita tu, mana datang semut ni? Baru kita cari kan. Nabi kata apa? Syirik dia macam tu. Sifatnya sangat halus, lebih halus daripada semut yang merayap. Kalau semut tu sifatnya kita tak perasan, apatah lagi. Ini nak kata apatah lagi syirik yang menyelinap dalam diri kita. Jadi Abu Bakar, sebenarnya Nabi SAW beritahu tentang sabda ini kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Abu Bakar tanya kepada Nabi, wa halisyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar? Wahai Rasulullah, bukankah syirik itu ialah orang yang menjadikan pada Allah itu Tuhan yang lain? Maknanya bukankah syirik itu maknanya kita sembah berhala, itu maksud Abu Bakar. Kita sembah atau kita sujud kepada benda-benda Tuhan lain lah, itu soalan dia. Jadi Nabi kata kepada Abu Bakar, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi lasyirku akhfa min dabibin namli. Sekali lagi Nabi ulang. Okey, statement baginda Nabi kata apa? Demi yang diriku di tangannya, itu demi Allah yang diri aku ni berada di tangannya. Syirik itu lebih tersembunyi sifatnya berbanding dengan semut yang merayap. Ala adulluka ala syai'in, hendakkah engkau aku ajarkan kepada engkau dengan sesuatu, idza qultahu, jika engkau membacanya ataupun jika engkau mengucapkannya, dhahaba anka qaliluhu wa kathiru, akan hilang syirik itu, tidak kira sama ada syiriknya kecil maupun syirik yang besar. Jadi Nabi tanya kepada Abu Bakar, hendakkah engkau aku ajarkan kepada engkau dengan satu doa yang kalau engkau baca doa ini, tak kira sama ada syiriknya kecil ataupun syiriknya besar, ianya akan hilang daripada diri engkau. Jadi Nabi SAW pun mengajarkan kepada Abu Bakar, Nabi kata apa? Qul, okay? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Biasa dengar doanya? Saya rasa biasa kan kita dengar doa ini kan, yang dibaca setiap pagi, setiap petang, iaitu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau daripada mensyirikkan engkau. Okay, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Yang mana aku dalam keadaan mengetahui. Kita tahu yang kita buat syirik.
Jadi kita minta kepada Allah, ataupun kita tahu benda ni adalah benda yang mensyirikkan Allah, tapi kadang-kadang kita buat. Ada situasi-situasi yang begitu kan, ada orang dia tak dapat elakkan. Macam tadilah saya kata, ada yang kawan saya tu dia kena dia tahu benda ni tak boleh buat kan, tapi dia terpaksa buat benda tu. So kita minta pada Allah, ya Allah ampunkan aku, maknanya lindungilah aku daripada hal-hal yang begini. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun pada engkau pada syirik-syirik yang aku tidak tahu. Ada syirik yang kita buat dalam keadaan yang kita tidak tahu bahawa perkara itu adalah perkara yang mensyirikkan Allah. Tetapi malangnya kita melakukan perbuatan syirik tersebut, sehingga kita jadi orang yang menodai keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini sangat cantik sebenarnya untuk kita amalkan. Okey, sekali lagi saya ulang doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada perbuatan mensyirikkan engkau, wa ana a'lamu, dan aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada engkau, lima la a'lamu, pada perbuatan syirik yang aku tidak mengetahui. Okay, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Okay, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga keimanan kita semuanya agar terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ada permintaan, okay, yang diajukan kepada saya untuk kita bacakan Al-Fatihah kepada saudara Hirman bin Amin yang menurutnya di sini sedang dirawat di hospital kerana sakit kanser. Ya, mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan, kekuatan, kesabaran kepada saudara Hirman bin Amin dan juga kepada ahli keluarganya lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Dan jugalah kita sama-sama bacakan Al-Fatihah ini kepada siapa sahaja. Mungkin mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan, mereka yang ada banyak isu dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat doa kita sebagai hamba-hambanya yang berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah berikan kekuatan juga untuk diri kita. Jangan lupa ya, mendoakan untuk diri kita sendiri. Allah berikan kepada kita dengan keampunan, maghfirah, rahmatnya pada bulan Ramadan ini. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey muslimah, itu saja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir pagi ini ya. Insya-Allah pada minggu hadapan kuliah kita yang terakhir, kita akan cuti rehat selama sebulan. Nanti kita akan jumpa kembalilah pada bulan Syawal. Dah Syawal ke belum rasa tu? Dah habis Syawal ke belum? Wallahualam lah. Mudah-mudahan kita jumpa ke dah habis Syawal buka kuliah nanti. Wallahualam. Belum tengok kalender lagi betul-betul. Jadi insya-Allah jangan lupa datang pada minggu hadapan. Kita jumpa pada pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kesihatan, menerima amal soleh kita di bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan beramal soleh. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.